semua, Merry Christmas, Selamat Hari Natal. Minggu ini ialah Minggu Christmas. Rahmat dan kebahagiaan Tuhan bersama-sama kamu semua. Walaupun kita tidak dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama merayakan hari istimewa ini, tetapi saya rasa gembira kerana dapat bertemu dengan kamu semua dalam talian. Bulan Christmas adalah waktu yang sibuk. Sibuk membeli belah, sibuk buat kuih raya dan bersih rumah dan banyak lagi. Tetapi suasananya adalah meriah dan penuh dengan sukacita. Kita akan merayakan Christmas bersama-sama dengan keluarga, saudara-saudara kita dan juga kawan-kawan kita. Perkara yang tidak dapat dikecualikan ialah hadiah. Kita juga akan pergi shopping untuk membeli hadiah untuk keluarga dan kawan-kawan kita. Kita juga ada pertukaran hadiah. Ini adalah kebiasaan di waktu Christmas. Orang yang menerimanya akan rasa gembira dan sukacita. Orang yang bagi hadiah akan rasa bahagia dan penuh dengan kasih. Pernahkah kamu menerima hadiah yang sangat-sangat berharga dan sehingga kita tidak dapat membayarnya dengan wang dan memberi makna yang bernilai? Perkongsian saya hari ini adalah mengenai hadiah Tuhan. Apakah hadiah Tuhan itu? Mari kita baca Alkitab Yohanes bab 3 ayat 16. Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa tetapi perolehi hidup sejati dan kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami hari ini. Terima kasih kerana Kaulah Tuhan yang berkuasa. Kaulah Maha Esa, Maha Besar dan Maha Kasih. Kerana kasih Kau, kita dapat berkumpul bersama-sama dan dapat mendengar firman Kau. Oleh itu, berilah kita kekuatan dan bukalah minda kita, hati kita supaya kita ingin mendengar firman Kau dan dapat memahaminya dengan baik. Dan juga kita dapat menerima hadiah Kau yang sedia ada dengan hati yang terbuka dan memahaminya dan menilainya dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Hari Christmas ialah hari merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tuhan telah menghantar anak tunggalnya Yesus sebagai hadiah kepada kita. Apakah keistimewaan hadiah daripada Tuhan itu? Keistimewaannya ialah setiap orang yang mempercayainya menerima keselamatan daripadanya dan segala dosa mereka akan diampuni. Mereka juga akan memperoleh hidup sejati dan kekal. Seperti yang disebut dalam Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Oleh yang demikian, hari ini kita akan berkongsi 3 perkara tentang hadiah ini daripada Tuhan. Ianya sangat berharga dan kekal selamanya. Perkara yang pertama ialah kamu semua mesti tahu. Ialah hadiah itu ialah Yesus Kristus sendiri. Hadiah ini telah menawarkan kita mengenal Kristus sebagai kawan hidup kita dan memperolehi perhubungan dengan Tuhan. Tawaran hadiah Tuhan ini adalah untuk dikenali dan dikasihi Kristus. Dalam Yohanes bab 15 ayat 15 mengatakan, Aku tidak lagi memanggil kamu hamba,
kerana hamba tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggil kamu sahabat-sahabatku, kerana aku sudah memberitahu kamu segala yang telah aku dengar daripada bapakku. Dan Yohanes bab 17 ayat 3 mengatakan, jika orang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus, maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal. Adakah kamu semua telah menerima hadiah tersebut? Adakah kamu mempunyai hubungan erat dengan Yesus Kristus? Adakah kamu mengenali Yesus Kristus sebagai kawan kamu? Adakah Yesus adalah kawan kamu yang boleh kamu bersembang dengan dan confident dengan dan mendapat nasihat daripadanya? Adakah Yesus kawan rapat kamu? Kalau jawapan kamu ialah ya, bagus tu, kamu sudah kenal dia. Jikalau jawapan kamu semua adalah belum atau tidak, kamu masih boleh berbuat demikian sekarang. Perkara yang kamu perlu buat ialah berdoa kepada Tuhan, mengaku dosa kamu, meminta pengampunan daripadanya, minta dia duduk di dalam hati kamu. Mungkin di antara kamu belum pernah mendengar tentang cara kehidupan Kristian sebagaimana dikatakan tadi. Mungkin bagi kamu ianya pelik untuk bercakap tentang meluangkan masa dengan Yesus Kristus seperti manusia hidup yang dapat dilihat dan disentuh. Padahalnya sebenarnya kita tidak dapat melihatnya dan menyentuhnya. Adakah ini akan menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan terjejas dan tidak benar? Yesus Kristus hadir bersama kita. Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Dia bercakap kepada kita melalui Alkitab. Dan kita bercakap dengan dia melalui doa. Yang penting bagi kita ialah kita hidup bersekutu dengannya. Dalam Alkitab 1 Yohanes bab 1 ayat 3 mengatakan, kami pun memberitahu kamu apa yang sudah kami lihat dan dengar, supaya kamu bersama-sama kami turut menghayati hidup bersatu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ada segelintir orang kadang-kadang akan berfikir bahawa agama Kristian tidak bermakna apa-apa. Malahnya adalah satu tanggungjawab yang membebankan. Orang Kristian akan pergi gereja, kamu tidak suka. Kamu tidak lebih suka duduk di rumah, tengok TV atau tidur. Atau buat benda yang lain. Kamu juga lihat kehidupan Kristian mempunyai banyak peraturan. Banyak itu dan ini tidak boleh buat. Macam dikongkong. Tetapi jika kamu mempunyai kekristenan lebih positif, ia akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kamu. Sepertinya ia dapat mengukuhkan hubungan rumah tangga kamu, hubungan perkahwinan kamu dan membimbing kamu bagaimana mendidik anak-anak kamu. Ianya juga dapat menstabilkan emosi kamu yang sukar diuruskan. Semua ini memang benar. Sebenarnya intipati Kristianan bukan peraturan. Ini tidak boleh buat atau bahkan berkat. Intipati Kristianan adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Hidup bersatu dengan Yesus Kristus. Inilah keutamaannya. Kita perlu mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus Kristus. Kehidupan Kristian membawa kebaikan. Ianya membawa sukacita, kesejahteraan dan harapan. Tetapi semua ini datang daripada Kristus melalui hidup bersatu dengannya. Oleh yang demikian, hadiah yang terbaik kepada anak-anak
di hari Christmas bukanlah hadiah yang dibalut dengan kertas yang cantik-cantik dan berwarna-warni. Hadiah yang terbaik dan yang paling berharga kepada mereka adalah hubungan kamu dengan mereka. Kasih sayang kamu, masa kamu dan perhatian kamu terhadap mereka dan komitmen kamu selalu bersama-sama dengan mereka di waktu mereka perlukan kamu. Semua ini akan membawa kebahagiaan kepada anak-anak kamu. Sama juga dengan Tuhan. Hadiah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah hidup bersatu dengan Yesus Kristus. Dan hubungan ini membolehkan kita berhubung dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Perkara yang kedua ialah tentang nilai hadiah ini. Hadiah ini mempunyai nilai yang besar dan hebat. Kebanyakan orang tidak dapat melihatnya. Ini disebabkan mata mereka belum dibuka lagi. Semasa Yesus dilahirkan, dia tidur di palung. Ramai yang memandang hina terhadapnya kerana mereka belum nampak siapa dia yang sebenarnya dan keistimewaannya. Bagi orang yang telah mengenalinya, dialah adalah Raja. Dia adalah penyelamat dunia. Dialah yang Maha Esa. Dialah Putera Kedamaian. Dialah Bapa yang kekal. Oleh itu, apa yang mereka tengok adalah pada harga atau nilai-nilai benda atau barang-barang yang mereka nampak. Dan bukannya Yesus Kristus. Mereka menilaikannya dengan benda-benda yang berharga yang mereka nampak. Jadi, adakah kamu lebih menilaikan emas dan harta kamu daripada mengadakan hubungan kamu dengan Yesus Kristus yang menyelamatkan kamu dan kekal dalam hidup kamu selamanya? Dalam Alkitab Matius bab 13 ayat 44 hingga 46 mengatakan, apabila Allah memerintah keadaannya seperti ini, seseorang menjumpai harta yang terpedang di tanah, lalu dia memandangnya semula. Kemudian dengan penuh sukacita dia pergi menjualkan segala miliknya, lalu kembali dan membeli tanah itu. Apabila Allah memerintah keadaan seperti ini, seorang saudagar mencari mutiara yang sangat berharga. Apabila dia menemui sebutir mutiara yang sangat berharga, dia menjual segala miliknya, lalu memberi mutiara itu. Dengan ini, adakah kamu sanggup melepaskan segalanya untuk mempercayai Yesus Kristus dan hidup bersatu dengannya? Mengenal Yesus adalah lebih berharga daripada semua benda di dunia ini. Sebenarnya, mengenali Kristus lebih bernilai daripada segala benda di dunia ini. Kita tidak akan dikecewakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah harta yang bernilai lebih daripada mutiara yang bernilai. Hadiah Tuhan kepada kita, anak lahir di palung, adalah lebih berharga daripada segala yang kita boleh perolehi di dunia ini. Adakah kamu tahu kebenarannya? Adakah kamu mencarinya? Mari kita bersyukur kepada Tuhan bagi pemberiannya yang tidak terhingga. Perkara yang ketiga dan terakhir ialah hadiah Tuhan ini mesti diterima. Hadiah ini adalah diberikan kepada semua orang. Ianya tersedia untuk semua orang. Tetapi tidak akan memaksa orang menerimanya. Kita sudah menerima hadiah Tuhan, oleh itu kita harus menerima pakejnya dan membukanya dan menerimanya sebagai milik kita.
Kita semua mempunyai keputusan yang tersendiri bagi menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Di Alkitab Yohanes bab 1 ayat 12 mengatakan, tetapi kepada mereka yang menyambut dia dan percaya kepadanya, mereka diberinya hak menjadi anak Allah. Di sini, kita dimaklum bahawa kita akan jadi anak Tuhan jika kita menerima dan mempercayai Yesus Kristus. Mungkin kamu telah menerima hadiah Tuhan dan telah membukanya bertahun yang lalu. Tetapi kebenaran ini ianya duduk di dalam almari kamu sebab kamu sibuk atau terlalu terganggu atau terlalu sakit untuk memberi masa dan perhatian kepada Kristus yang kamu tahu dia layak. Atau mungkin bagi kamu hadiah tersebut masih di bawah pokok, terbalut dan sedia dibuka dan kamu belum lagi membukanya dan menerimanya kerana kamu belum bersedia atau berasa hadiah itu tidak bernilai dan tidak bermakna kepada kamu pada masa itu. Saya merayu kepada kamu hari ini, janganlah tinggalkan Kristus di dalam almari atau di bawah pokok. Ambilkanlah dia ke dalam hati kamu dan hidup kamu hari ini. Hadiah tersebut daripada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Hadiah Tuhan ini mempunyai tag nama kamu. Jangan tunggu lagi. Hari ini, Minggu Christmas adalah waktu yang paling baik untuk memperbaharui komitmen kamu kepada Kristus. Ianya juga waktu yang terbaik untuk memulai kehidupan baru yang bersekutu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kehidupan baru yang mengandungi kebahagiaan dan kedamaian yang penuh dengan kasih. Adakah kamu sudah bersedia? Sebagai penutup, marilah kita dengan hati terbuka mendengar lagu yang bertajuk Sebuah Hadiah. Sudahkah kamu menerimanya dan memilikinya? Sebuah hadiah, sudahkah kau terima? Mata tak lihat, hati kan tahu. Hadiah ini jiwa menanti. Hadiah untukmu, jangan tunggu orang lain. Hidup terbatas, waktu pun kan berlalu. Jikalau tak kau ambil, tiada lagi. Hadiah walaupun indah, apabila kau tak ambil, bagaimana kau dapatkan? Kau mendapatkan. Wahai kawanku, tidakkah kau tahu Yesus yang lahir hadiah untukmu? Wahai kawanku, mengertikah engkau? Hadiah terbaik adalah Tuhan Yesus. Hidup terbatas,
waktu pun berlalu, jikalau tak kau ambil, tiada lagi. Hadiah walaupun indah, apabila kau tak ambil, bagaimana kau dapatkan, kau mendapatkan. Waktu terus berlalu, kehidupan pun akan segera berlalu. Sudahkah kita menerima hadiah itu? Hadiah yang terbaik bagi hidup kita adalah Yesus yang lahir memberikan keselamatan. Wahai kawanku, tidakkah kau tahu, Yesus yang lahir hadiah untukmu? Wahai kawanku, mengertikah engkau, hadiah terbaik adalah Tuhan Yesus. Hidup terbatas, waktu pun kan berlalu, jikalau tak kau ambil, tiada lagi. Hadiah walaupun indah, apabila kau tak ambil, bagaimana kau dapatkan, kau mendapatkan. Hidup terbatas, waktu pun kan berlalu, jikalau tak kau ambil, tiada lagi. Hadiah walaupun indah, apabila kau tak ambil, bagaimana kau